Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam kelas PDPR Geografi tingkatan 3. Kita sambung bab 6. 6.2 taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Kita nak tengok lokasi-lokasi dia, di mana terdapatnya sumber-sumber ini. Okey, yang pertama kita nak tengok ialah sumber tenaga hidroelektrik. Hidroelektrik ni tenaga elektrik yang dihasilkan daripada empangan hidroelektrik. Dibina empangan, so dia tahan air, so air tu dilepaskan dekat dia punya laluan dia, so air tu dia memusingkan turbin tu menghasilkan tenaga elektrik secara ringkas. Okey, seterusnya yang saya terangkan secara ringkas. Okey, seterusnya contoh-contoh empangan hidroelektrik yang terdapat di Malaysia ialah empangan Kenyir di Terengganu, empangan Bakun, Sarawak, empangan Temenggur, Perak, empangan Tenompangi di Sabah. Okey, tengok dekat atas peta. Nombor 1, empangan Pergau di Kelantan yang menghasilkan tenaga elektrik paling banyak di Semenanjung Malaysia. Yang kedua, Temenggur. Ketiga, Bersia. Keempat, Kenering. Kelima, Cenderuh. Keenam, Sungai Piah Bawah. Ketujuh, Sungai Piah Atas. Semua ni terletak di negeri Perak. Okey, seterusnya ialah empangan Kenyir di Terengganu yang menghasilkan yang menyebabkan terbentuknya tasik Kenyir, tasik buatan manusia yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Lepas tu nombor 9, Batang Ai, Bakun dan Murum di Sarawak. Empangan Bakun ialah empangan yang terbesar di Malaysia, yang terbesar di Asia Tenggara dan yang kedua selepas empangan-empangan di China, terbesar di Asia. Dia juga menghasilkan tenaga elektrik yang paling banyak di Malaysia. Cadangan asal dia, empangan Bakun ni untuk menyalurkan jugalah tenaga elektrik ke Semenanjung, tapi mungkin sebab kos dia yang tinggi untuk lalu laut, so dia belum dilaksanakan lagi. Okay, yang ke-12 ialah empangan Tenompangi di Sabah. Okay, perlu diingat empangan-empangan hidroelektrik ni cuma menjana 16% sahaja kegunaan tenaga di Malaysia. Yang selebihnya lagi 84% ialah daripada tenaga elektrik yang dihasilkan daripada stesen janakuasa terma melalui pembakaran gas dan pembakaran arang batu. Okay, ini contoh gambar-gambar kalau nak tengok lokasi empangan hidroelektrik di empangan Bakun, empangan Kenyir, empangan Tenompangi dan empangan Temenggur. Okay, ni awak boleh tengok dekat video dekat YouTube macam mana stesen janakuasa di Tasik Kenyir berjalan. Okay, seterusnya ialah hutan, jenis-jenis sumber hutan. Okay, yang ni awak dah belajar masa bab 4 kalau tak silap. Okay, hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung, hutan paya air tawar dan hutan paya air masin. Ini lokasi dia, kita dah belajar juga sebelum ni. Hutan paya, hutan pantai dekat kawasan Pantai Timur. Lepas tu hutan hujan tropika, kawasan yang luas, kawasan Tanah Pamah di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Hutan gunung di kawasan Banjaran dan kawasan gunung, dan paya air masin dan sebagainya. Kita tengok satu-satu. Hutan hujan tropika, tanah dia alluvium, laterite di kebanyakan kawasan Semenanjung Malaysia, kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Hutan sumber dia cengal, meranti, keruing, jelutung, yang ni semua kayu-kayu keras. Lepas tu ada pokok buluh, orkid, paku, pakis. Kehidupan liar, harimau, gajah, tapir, kancil, monyet, yang ni yang selalu dijumpai. Okey, hutan paya air tawar, tanah dia gambut dan alluvium untuk menakung air. Okey, contohnya dekat Tasik Chini, Tasik Bera, Pahang, Sabak Bernam, Selangor dan sekitar Sungai Rajang, Sarawak. Sumber hutan dia mengkuang, nipah, keladi air, palas dan meranti. Hidupan liar dia ikan air tawar, katak, buaya, burung dan kera. Okey, hutan paya air masin, tanah dia gambut dengan alluvium juga, sama macam hutan paya air tawar untuk menakung air. Lokasi dia Larut Matang di Perak dekat Kuala Sepetang. Kat situ ada banyak udang, boleh makan mi udang. Okey, kat Kuala Selangor, lepas tu dekat Delta Labuk Sugut di Sabah. Sumber hutan dia bakau minyak, api-api, perepat dan tumu, pokok-pokok bakau dia. Kehidupan liar, ikan, siput, ketam, udang, ular, burung memerang, kera dan keluang. Seterusnya hutan pantai, tanah dia berpasir. Okey, lokasi dia dekat
kawasan pantai penarik Terengganu, kat pulau-pulau seperti Pulau Sipadan, Pantai Chenal Langkawi, Pantai Tanjung Ru Langkawi Kedah, kat pulau. Sumber hutan, pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, kelapa, hidupan liar, burung, tupai, biawak, ketam, siput, serangga. Hutan gunung, tanah dia laterit dekat kawasan-kawasan gunung seperti Gunung Kinabalu, Gunung Tahan, Gunung Jerai. Sumber hutan dia contoh Rafflesia, pokok bunga terbesar di dunia, periuk kera, pokok renek, lumut dan kulampai yang terletak di bahagian-bahagian puncak gunung. Hidupan liar dia seperti siamang, beruang madu, burung, harimau dahan dan musang. Ni boleh juga cari di YouTube. Seterusnya kita tengok sumber tidak boleh baharu. Kita fokus kepada sumber mineral, maksudnya sumber yang digali, yang dicari. Contoh petroleum dan gas terbentuk jutaan tahun dahulu dari penguraian dan perebutan sisa pepejal. Emas terbentuk daripada proses pembentukan bumi. Arang batu yang digunakan sebagai bahan bakar. Petroleum. Ini contoh lokasi dia. Petroleum dekat pesisir pantai Terengganu dan Kelantan, Sabah dan Sarawak. Di Lombong di dasar laut. Dekat laut, dekat dasar laut tu dikorek lagi untuk melombong sumber-sumber ni. Seterusnya lokasi dia pantai luar pesisir pantai Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Kegunaan dia menjana tenaga elektrik, industri petrokimia, contoh untuk menghasilkan plastik, bahan api kenderaan dan bahan bakar. Seterusnya gas asli, sama kawasan dia, kegunaan dia bahan api, industri petrokimia dan untuk kenderaan. Seterusnya emas, emas dan arang batu. Emas terdapat di Raub dan Kuala Lipis di Pahang, Rusila, Terengganu dan Bau di Sarawak. Arang batu tak ada dekat semenanjung Malaysia, yang banyak dekat Sabah dan Sarawak. Selantik, Merik Pilar, Limpopo ni contoh dia. Lokasi emas, saya dah beritahu kegunaan dia untuk menghasilkan barang kemas. Seterusnya arang batu, lokasi Limpopo, Maliau di Sabah, Bintulu, Mukah, Merik Pilar, Silantik dan Balinggian di Sarawak. Kegunaan dia sebagai bahan bakar untuk menjana tenaga elektrik dan juga bahan bakar untuk melebur besi. Dia macam arang kayu juga tapi dia batu. Setakat ni itu saja. Tengok dalam buku modul, muka surat 31-32 kalau tak silap. So siapkan kerja dalam buku tu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan terima kasih.